Jatuhnya Islam selepas 1300 tahun ini kerana raja-raja, khalifah-khalifah dan pemimpin orang Islam meninggalkan ajaran Islam. Menyebabkan tanah air umat Islam dijajah. Dijajah oleh kuasa-kuasa musuh Timur dan Barat. England, Perancis, Belanda, Itali, Rusia, China dan lain-lain lagi menjajah negeri orang Islam. Dan negeri orang Islam dipecah-pecah. Dibahagikan sesama mereka. Walaupun negeri orang Islam sudah jatuh ke tangan kuasa penjajahan. Penjajahan tidak boleh menghapuskan agama Islam. Usaha dilakukan untuk menghapuskan agama Islam. Bila mereka menakluk melalui perjanjian Sykes-Picot. Sykes Menteri Luar British, Picot Menteri Luar Perancis. Untuk membahagikan negeri Arab dan negeri Afrika. Di kalangan British, Perancis, Itali dan lain-lain. Perjanjian di antara China dan Rusia dan Soviet Union membahagikan negeri Islam Asia Tengah. Membahagikan alam Melayu, Malaysia kepada British, Indonesia kepada Belanda, Selatan Siam kepada Buddha, Filipina kepada Spanyol, kemudiannya Amerika. Mereka pecahkan negeri Islam ini untuk menundukkan orang Islam. Mereka tidak boleh menundukkan orang Islam. Orang Islam melawan penjajah. Berjuang penjajah. Menentang penjajah. Mereka berusaha untuk meranapkan Islam. Mula-mula mereka buka sekolah. Sekolah Inggeris. Di bawah jajahan British. Sekolah Belanda di bawah jajahan Belanda. Sekolah Spanyol di Filipina. Sekolah Rusia, Soviet, bahasa Rusia. Sekolah Perancis. Dinamakan sekolah-sekolah machinery. Dengan tujuan untuk mengkristiankan anak-anak muda Islam. Supaya agama Islam hapus. Barang siapa yang lulus sekolah penjajah ini, dia beri pangkat yang besar. Pangkat tinggi, gaji mahal. Dengan tujuan untuk mengumpan orang Islam. Supaya meninggalkan agama mereka. Mereka tidak berjaya. Hanya segelintir jumlah yang kecil sahaja yang dapat dikristiankan. Lalu mereka ubah taktik. Setelah mereka membuat kajian. Dengan menghantar penyelidik mereka masuk ke dalam masyarakat. Orang tua-tua masih ingat lagi bagaimana orang putih masuk pondok. Orang putih masuk kampung. Orang putih tengok orang kampung, tengok kegiatan mereka. Di Malaysia, di Indonesia, di Arab sama saja. Tujuan untuk membuat penyelidikan. Setelah mereka membuat penyelidikan, mereka mendapat hasil. Ditulis oleh penulis-penulis yang membuat kajian ini. Di antaranya Snow O'Horonji, seorang penyelidik Belanda yang terkenal, yang mengaji pondok di Sumatera. Berpura-pura masuk Islam, ubah nama Abdul Ghaffar, mengaji pondok, pergi ke Mekah, balik ke Belanda, dia tulis buku, tulis makalah, artikel dalam majalah-majalah. Di antaranya Snow O'Horonji mengatakan kekuatan orang Islam letak pada ajaran Islam. Sudah letak pada ajaran Islam yang bukan sahaja perkara ibadat, puasa, zakat, termasuk dalam ajaran Islam ini politik memerintah negara. Tidak bahaya kalau kita biarkan orang Islam mengaji agama sekadar semayang, puasa, zakat, haji saja. Tak bahaya. Yang bahaya ialah adanya ulama-ulama, adanya pondok-pondok yang mengajar politik. Yang mengajar pemerintahan negara. Akan mengembalikan semula kuasa Islam memerintah.
Ini ancaman kepada Barat. Maka dunia Barat hendaklah mengambil langkah supaya menghapuskan ulama-ulama yang mengajar politik. Kalau tak mengajar politik, boleh terlihat. Boleh mengajar. Kalau mengajar politik, mesti dihalang. Lord Cromer, Gubernur Inggeris di Mesir dan Sudan, menyatakan kalau kita terpaksa memberi kemerdekaan, maka kemerdekaan negara itu hendaklah diatur supaya yang memimpin, yang memerintahnya ialah pemimpin-pemimpin yang dilatih dengan pemikiran Barat, yang tidak akan mewujudkan pemerintahan Islam. Di sinilah berlakunya perlawanan yang hebat. Mereka mengatur strategi melalui pendidikan dan pelajaran. Bukan lagi dengan senjata. Bukan dengan meriam. Bukan dengan bom. Tetapi melalui serangan pemikiran. Menubuhkan sekolah-sekolah kebangsaan. Sekolah Melayu, sekolah Arab, sekolah Indonesia, sekolah Afrika. Untuk belajar bahasa masing-masing. Dan mendidik ilmu-ilmu kebudayaan. Sejarah bangsa masing-masing. Supaya mereka lupa kepada Islam dan sejarah Islam. Ini taktik yang dilakukan oleh mereka. Dan inilah hasil yang kita dapat pada hari ini. Walaupun negeri-negeri Islam telah mencapai kemerdekaan, tetapi negeri-negeri orang Islam diperintah oleh mereka yang berfikiran Barat. Yang bukan penjajah, walaupun penjajah sudah balik, tetapi ajaran mereka, pemikiran mereka masih menjajah negeri-negeri orang Islam. Inilah perjuangan yang kita hadapi pada hari ini untuk mempertahankan Islam. Perjuangan pemikiran, perjuangan politik untuk mengembalikan semula Islam itu tegak. Sebagaimana yang diperintah oleh Allah dalam Quran.